Masa dia betul-betul berada dekat depan peti mayat tu, tiba-tiba dia terdengar satu dentuman yang agak kuat. Kedengaran daripada dalam peti mayat tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Welcome back guys to Malam Mistik. Hari ni lain macam semangatnya aku ni. Hari ni lain macam betul. Macam tak sabar-sabar aku nak buat recording malam ni. Entah macam mana datangnya semangat hari ni pun aku pun sebenarnya pun tak tahu. Okey, baru-baru ni aku ada terbaca komen pasal seorang audience ni minta aku buatkan grup WhatsApp untuk fan-fan aku berkumpul. Aku sebenarnya tak pasti kalau aku buat tu entah dapat sambutan ke, entah tidak ke. Aku tak pasti guys. Tapi aku consider je lah dulu. Aku nak tahu jugalah apa pendapat korang pasal grup ni. Tapi aku rasa lebih baik kalau kita buat grup Telegram kan. Tapi kalau korang rasa aku buat grup Telegram ni okey ke tak okey ke, aku minta jasa baik korang tolong komen bagi pendapat sama ada okey ke, betul ke tidak atau tindakan aku nak buat grup Telegram ni untuk korang semua boleh berkumpul. Sembang-sembang ke, hantar cerita ke, borak ke, hamun aku ke apa sebagainya, boleh lepak kat situ. Aku minta korang tinggalkan komen kat aku ni untuk aku buat grup okey ke tidak. Itu je aku nak tahu. Kalau sambutannya ramai jawab okey, boleh buat grup bagus sikit ke apa, aku buat lah. Kalau tak, aku consider macam ni dululah. Yelah, aku ni siapa je, nobody pun. Kalau aku nak buat grup Telegram ke, grup WhatsApp ke, untuk orang komen pasal aku kan, betul tak kan? So, no point lah kalau aku buat grup tu tapi krik-krik kan. Okay guys, malam ni aku nak cerita pasal satu cerita abang security. Aku dapat cerita ni daripada satu blog. Sama cerita ni kisah benar atau tak, fiction sekalipun, aku pun tak tahu. Tapi apa yang lebih penting, cerita ni memang menarik untuk aku kongsikan kat korang guys. Aku dah pun letakkan link blognya kat ruangan description aku ni. Untuk korang yang rajin nak baca tu, korang boleh bacalah kat situ. Tapi kalau malas nak membaca, korang boleh je lain cerita aku ni sampai habis. Yang ni cara paling mudah, simple dan senang lah. Okay, sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku tu, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng. Aku minta tolong ni guys, sebab aku check ke analitik aku ni, ramai juga viewer-viewer yang datang tengok channel aku ni bukanlah di kalangan subscriber aku. So, bantu-bantu aku guys. Lagi best kalau korang ni boleh bantu aku share sekali setiap cerita yang aku story ni. Itu je. Terima kasih guys. So, apa tunggu lagi? Korang pun tahu aku bukan jenis suka sembang panjang-panjang. Jom layan cerita ni guys. Kira-kira 10 tahun yang lalu, Mat P ni pernah bekerja sebagai seorang security dekat sebuah hospital yang terletak dekat atas bukit tu. Lokasi yang tepat dia tak nak bagi tahu dan dia tak nak pun dedahkan. Aku pun tak tahu sebab apa. Mungkin seperti biasalah faktor-faktor keselamatan. Okey, tapi hakikatnya guys, semua hospital pasti ada kisah yang seram yang tersendiri. Yang mana kerja kat hospital je lah yang mungkin akan faham situasi seram-seram macam ni. Hospital di mana tempat Mat P bekerja ni memang agak keras sikit. Sampaikan siapa-siapa staff pun kalau kena kerja shift malam, kebanyakannya memang tak berani berjalan seorang-seorang kat sekitar kawasan hospital ni. Nak pergi mana-mana, mesti kena ada teman. Jadi Mat P ni selaku security bahagian rondaan clocking jam ni, memang selalulah jadi peneman diorang ni. Biasanya Mat P ni dia temankan diorang ke makmal patologi ataupun bilik mayat atas urusan hantar sampel darah ataupun hantar dokumen. Mat P ni sebenarnya pun tak kisah sangat pun jadi peneman setia diorang ni. Kerana selalunya ada je macam-macam habuan yang diorang bagi. Contohnya macam roti canai ke, burger, nasi lemak, ayam goreng, dan macam-macam lagi lah. Itu pun belum masuk lagi rasuah daripada penjaga pesakit.
sebab nak dapatkan keistimewaan, akses, kebebasan untuk melawat. Macam tu lah. Biasalah guys, ni standard guys. Mak Pi cakap rasuah, tapi bagi pendapat aku, bagi habuan. Lain sikit. Okay guys, berbalik pada cerita seram Mat Pi kat hospital yang aku nak cerita ni. Mak Pi ni selaku security ronda. Jadi dia akan pergi ke setiap ceruk hospital ni untuk meronda ataupun untuk menjaga keselamatan hospital ni. Memang dah jadi tugas tetap dia sebagai peronda clocking, menggantikan anggota lain untuk berehat dan solat. So dia akan meronda setiap 2 jam sekali, pada jam 1 pagi, jam 3 pagi dan 5 pagi. Kebiasaannya guys, bila dia sampai ke tempat yang sunyi ni dan tak ada orang ni, seperti dekat blok-blok farmasi ke, makmal, rumah mayat, dapur dan tempat fizioterapi ni, dia akan meronda sambil mendengar alunan Al-Quran. Lokasi yang aku sebutkan tadi tu biasanya kosong dan sunyi pada sebelah malam kerana tak ada staf pun yang bekerja mahupun pesakit yang berada kat kawasan tu. Kat kawasan ni lah yang Mat Pi ni selalu terkena dengan kejadian-kejadian aneh dan seram ni. Kat kawasan bilik mayat pula kebiasaannya memang kosong, kecuali jika ada jenazah yang melibatkan kes-kes polis seperti macam kes bunuh diri ke, kemalangan ke, dan juga kematian warga asing. Dan setiap kali Mak Pi meronda ke bilik mayat, bacaan Al-Quran di telefon bimbit dia akan berhenti secara tiba-tiba, diikuti dengan bunyi seperti macam radio yang hilang frekuensi tu, macam macam tu, macam bunyi hilang radio frekuensi. Sebenarnya dia rasa betul-betul pelik, padahal dia dengar bacaan Al-Quran tu melalui muzik player dia, bukannya pakai radio. Untuk pengetahuan korang guys, bilik mayat ni terletak dekat bahagian bawah bukit sekali, dan terpisah jauh daripada bangunan-bangunan lain. Untuk sampai ke rumah mayat tu, Mat Pi ni terpaksa turun tangga lebih kurang 40 anak tangga. Bila dah sampai kat bawah tu, suasananya memang sunyi sepi lah. Lagilah kalau waktu malam, kalau ada pun cuma bunyi-bunyi unggas, bunyi-bunyi cengkerik je, krik-krik-krik, macam tu je. Apatah lagi bila bacaan Al-Quran tu yang dia pasang tu kalau berhenti dengan tiba-tiba. So memang kelam kabut lah dia ni cepatkan langkah dia supaya tugas dia kat situ cepat-cepat siap. Lepas tu cabut. Pas je dia settle kerja dia kat situ, apa lagi, dia naik ke atas terus lah. Bila sampai kat bahagian atas tu, pemain muzik dia tu kembali okey je seperti sedia kala. So alunan bacaan Al-Quran tu kembalilah kedengaran. Sebenarnya guys, ada lagi kes seram yang dia alami kat kawasan rumah mayat tu. Ada satu malam tu, kalau tak silap Mat Pi lah, lebih kurang jam 2 pagi kalau dia tak salah. Masa tu Mat Pi menuju ke bilik mayat tu untuk buat clocking, untuk poin yang ke-14 kalau dia tak salah. Poin tu terletak betul-betul kat pintu peti mayat. Masa dia betul-betul berada dekat depan peti mayat tu, tiba-tiba dia terdengar satu dentuman yang agak kuat kedengaran daripada dalam peti mayat tu. Lepas tu dengan tiba-tiba pintu peti tu terbuka dengan sendiri, terbuka. Masa ni tak usah cakap lah, jantung dia tu terasa macam disentap sekuat-kuatnya kerana terkejut yang amat sangat. Pada mulanya Mat Pi ni dia nak cuba larikan diri je, tapi dia berpatah balik guys, sebabkan perasaan ingin tahu tu. Ini bahaya ni, perasaan ingin tahu ni. Dia pun cubalah intai-intai daripada jauh, tapi dia masih dengar lagi bunyi bising daripada dalam peti mayat tu. So perasaan ingin tahu masa tu memang membuak-buak guys, membuak-buak dia nak tahu. Tapi dalam masa yang sama, perasaan takut tu pun ada juga. So dia pun intai daripada jauh. Dia ternampaklah kepala jenazah tu, kepala tu dari dalam peti tersebut. Kalau tak salah, jenazah tu adalah seorang warga negara Myanmar yang menunggu proses selanjutnya daripada pihak imigresen. Dia meninggal sebab apa, yang tu tak pasti guys.
Tengah-tengah dia skodeng tu, sekali lagi dentuman kuat tu kedengaran. Kali ni Mat P tak tunggu lagi dah. Dia tak tunggu lama dah. Dia terus lari je menaiki tangga sampai dia rasa dia macam dah nak tersungkur dah masa tu. Punyalah kelam kabut dia lari. Ada kisah lain pula. Masa dia tengah meronda kat sekeliling kawasan rumah mayat tu, tiba-tiba dia terdengar suara perempuan tengah menangis daripada sebelah dalam rumah mayat tu. Aduhai, kenapa pula lah ada suara perempuan menangis tiba-tiba ni? Ni dalam hati si Mat P ni. Tengah malam pula tu. Rupa-rupanya guys, menurut staf yang kerja kat rumah mayat tu, malam tu memang ada tersimpan satu jenazah wanita yang meninggal akibat bunuh diri. Mat P ni sebenarnya pun tak pasti apa kait mengait dengan bunyi tangisan tu yang dia dengar malam tu dengan jenazah perempuan yang berada kat dalam peti mayat tu. Wallahualam. Mat P ni dia masih ingat lagi ada satu waktu tu. Masa tu waktu jam lebih kurang 3:30 pagi. Dia pernah terserempak dengan seorang kanak-kanak ni tengah main guli betul-betul dekat depan bilik mayat tu. Memang tak logik lah kan, kalau pukul 3:30 pagi ada anak orang yang main guli dekat depan rumah mayat. So dia pun terpaksa lah beranikan diri dia ni selesaikan tugas dia dekat sana. Setelah habis je dia ronda mengelilingi rumah mayat tu, kanak-kanak tu pun menghilang. Allahu Akbar. Mat P ni dia cerita lagi guys, selain dari rumah mayat ke hospital tu, ada lagi lokasi lain yang sebenarnya lebih menyeramkan. Tapi standard lah kan. Bagi kita ni semua ni pasti fikir rumah mayat adalah tempat yang paling seram sekali kalau ke hospital. Betul tak? Kan? Korang pun fikir macam tu kan? Mat P ni cakap kalau dia kena buat rondaan time hujan, lagilah parah, sadis. Bagi dia, bila hujan turun dengan lebat tu okey lagi. Tapi bila gerimis je ataupun renyah-renyah rintik-rintik tu dah cukup buat dia runsing guys. Biasanya suasana macam ni lah dia selalu melihat penampakan. Dia pun sebenarnya bukanlah yang jenis berani sangat pun. Acah-acah berani je. Tapi tetap lemah semangat. Sebenarnya guys, minggu pertama dia bekerja kat sana tu, dia dah demam dah. Dah demam sebab terserempak dengan benda-benda macam ni. Mat P ni cerita lagi, selain daripada rumah mayat yang menyeramkan tu, ada tempat lain lagi yang lebih seram. Salah satunya dekat stor simpanan tong gas. Dekat situ pun ada satu point dia clocking. Kat sini Mat P ni dia sering terdengar sesuatu berbisik memanggil nama dia. Apabila dia periksa sekeliling, langsung tak ada orang yang dia temui. Mat P. Mat P. Mat P. Dia dengar jelas nama dia tu disebut, walaupun hanya sekadar bisikan je. Tapi yang pasti guys, suara tu hanya akan kedengaran memanggil nama dia sebanyak 3 kali je. Selepas tu suasana kembali je sunyi. Begitulah selalunya yang berlaku. Selesai je membuat rondaan, Mat P ni pula biasanya akan melepak seorang diri kat tempat letak kereta, sambil rehat-rehat lah. Memang sunyi tempatnya tu. Kat situ pun pernah berlaku kes kecurian kereta. Jadi dia pula diarahkan oleh pihak atasan untuk memantau dan jaga tempat tu daripada masa ke semasa. Kena kawal lah tempat tu, kena kontrol, takut ada orang-orang yang curi kereta. Pernah satu ketika tu guys, masa tu Mat P tengah meronda kat kawasan sekitar tempat letak kereta tu, tiba-tiba entah datang daripada mana, satu lembaga putih melintas betul-betul dekat depan dia. Laju je terbang menuju ke belakang sebuah store yang ada dekat situ. Dia pun terkejut lah, dah mula terasa seram sejuk dah. Tapi seperti biasa,
perasaan ingin tahu mengatasi segalanya. Dia pun cuba follow benda ni daripada belakang dalam jarak lebih kurang 30 meter. Tapi guys, lembaga putih tu semakin lama semakin jauh. Lepas tu terus je hilang. Mak Pi cerita lagi guys, selain pada tempat-tempat tu, dia pernah juga diganggu kat tandas awam dekat sekitar hospital tu. Masa tu dia tengah cuci muka dia, tiba-tiba dia ditolak daripada belakang. So bukan main terkejut lagi lah dia masa tu. Lepas tu dia terus je toleh. Dia ternampak seorang kanak-kanak dalam anggaran umur lebih kurang 4 tahun berlari keluar daripada tandas tu selepas dia rasa macam budak tu tolak dia. So apa lagi, dia pun terus kejar lah budak tu. Bila dia keluar je daripada pintu tandas tu, kanak-kanak tu pun hilang tanpa dapat dikesan. Lepak weh. Banyak betul pengalaman Mak Pi ni masa dia kerja kat hospital ni. Sayangnya guys, dia tak bagi tahu pula nama hospital yang dia kerja ni. Yang dia bagi tahu hospital ni terletak atas bukit. So korang search lah hospital apa tu. Aku tak tahu. Korang search kat Google sendiri. Sebenarnya guys, kerja sebagai abang security ni memang banyak dugaan dia dengan benda-benda mistik ni. Hati memang kena kental, jiwa kena kuat. Kerja diorang ni sebenarnya nampak mudah je, tapi pada hakikatnya bukan kena berdepan dengan perkara-perkara seram ni je. Kena sekali berdepan dengan risiko-risiko keselamatan diri sendiri. Ya kan, manalah tahu kalau berdepan dengan perompak dengan tiba-tiba. Kena masa tu kau kerja seorang-seorang pula, perompak tu pula ramai, bersenjata pula tu. Minta-minta lah dijauhkan buat semua abang-abang security ni. Aku doakan keselamatan korang guys, InsyaAllah guys. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Mana-mana kawan-kawan yang nak kongsi cerita mistik korang tu, korang boleh kongsi melalui akaun sosial media aku ni. Aku dah tulis kat description aku guys. Dan jangan lupa add aku kat IG korang, Facebook dan TikTok korang tu. Sharekan sekali cerita aku ni guys kat kawan-kawan yang lain. Okay? Terima kasih guys. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan lupa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.